Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Cendasami, Berita Pagi. Keperluan menyalurkan bantuan dalam bentuk geran atau pinjaman kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang diteliti bagi menyelesaikan pelaksanaan kerja-kerja penggantian ijab utama di Loji Rawatan Air LRA Sungai Dua, Butterworth. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadlan Yusof berkata, kerja penggantian ijab yang melibatkan operasi penyelenggaraan itu perlu dilaksanakan bagi mengatasi kerugian yang lebih teruk akibat daripada air tidak terhasil. Mengulas lanjut, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam berkata banyak paip utama rosak di seluruh negara dan bila taraf bekalan air dinaik taraf, paip lama mudah pecah. Itu antara cabaran yang dihadapi penyedia perkhidmatan di seluruh negara. Menurutnya, kementerian akan terus memantau serta bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan air negeri masing-masing bagi memastikan penambahbaikan sistem bekalan air dilaksanakan. Sebanyak 590,000 akaun pengguna di seluruh Pulau Pinang terjejas dengan gangguan bekalan air berjadual bermula 6 pagi pada Rabu lepas. Seorang lelaki ditahan di kawasan sekitar Shah Alam, Selangor disyaki terbabit kes kebakaran kediaman ahli Parlimen Berwas Datuk Ngeko Ham Rabu lepas. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata suspek 30-an ditahan bersama 2 telefon bimbit pada pukul 4 pagi semalam. Suspek yang tidak mempunyai rekod lampau direman 5 hari sehingga 16 Januari depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 14 tahun dan denda. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian boleh menghubungi Pegawai Penyiasat ASP Muhammad Azlan Abdul Karim di talian tertera. Rabu lalu, rumahnya di Taman Semarak Jaya, air tawar dibaling botol molotov koktail yang dipercayai menjadi punca kebakaran 3 kereta miliknya. Daun ketum dan minuman keras tidak bercukai bernilai RM77,920 dirampas Kastam Perlis. Rampasan menerusi 3 serbuan berasingan pada 3 hingga 5 Januari lalu. Pengarah Kastam Perlis Ismail Ashim berkata pembukaan pintu sempadan selepas pandemik mempengaruhi aktiviti penyelundupan. Perairan Perlis ni pun banyak jeti-jeti persendirian yang tak digazetkan. Jadi banyak sebenarnya ruang mereka boleh masuk lah. Antaranya melibatkan melalui laut dan macam darat tadi dia cubalah pelbagai kaedah dibuat. Dan apa yang dikatakan kerjasama agensi lah, termasuk dengan polis dan agensi penguasaan yang lain bersama-sama lah membantu mencegah penyeludupan ini. Beliau juga berpendapat jeti persendirian yang tidak berdaftar di sekitar perairan Perlis berpotensi menyumbang kepada aktiviti penyelundupan sekaligus memerlukan penguasaan dipertingkatkan di kawasan itu. Seramai 43 pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan menerusi 4 serbuan di restoran dan pusat urut sekitar daerah Seremban semalam. Kesemua yang ditahan berumur lingkungan 17 hingga 47 tahun, terdiri daripada 34 lelaki serta 7 wanita warga Myanmar dan 2 wanita Thailand. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sembilan JIMNS Kenneth Tan Ai Kiang berkata 65 orang diperiksa dalam serbuan op selera dan op gegar yang bermula pukul 9 pagi itu. Semasa operasi di salah sebuah lokasi serbuan, seorang pegawai wanita cedera ringan setelah dirempuh seorang lelaki warga asing yang cuba melarikan diri. Mereka yang ditahan kemudiannya dihantar dan ditahan di Depot Imigresen Lengging untuk tindakan lanjut. Pengurusan sisa buangan plastik antara elemen penting perlu diberi perhatian bagi mencegah atau mengurangkan risiko banjir. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata kementeriannya dan agensi berkaitan sentiasa mengadakan perbincangan mengenai peranan serta tugas mengikut fungsi dan keperluan sebelum, semasa dan selepas bencana banjir. Bila tahun lepas JPS di bawah NRECC kita turun dan kita lihat banyak kolam takungan banjir, kita tengok
banjir-banjir kilat yang berlaku. Sebenarnya plastik ni merupakan antara penyumbang besar kepada masalah kepada saliran dalam negara kita. Tapi kita akan tengok bagaimana dari segi kesan daripada ni banjir kepada kawasan-kawasan yang terjejas tu. Kita akan berbincanglah dengan pihak NADMA dan sebagainya tentang kalau ada keperluan. Biasanya memang banyak agensi akan mainkan peranan untuk bantulah. Kalau macam dulu, kita akan lihat apa yang kita boleh main peranan di situ. Penjara Awam Negeri Melaka perlu bersama-sama dengan kepimpinan kerajaan negeri dalam melaksanakan semua dasar yang telah dirancang. Semua penjawat awam tak kira Jabatan Negeri, Jabatan Federal, Persekutuan ataupun agensi kerajaan dan juga badan-badan berkanun di dalam negeri Melaka, kita hendaklah bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat untuk melaksanakan segala dasar yang telah dirancangkan. InsyaAllah berdasarkan rekod kita dan juga berdasarkan komitmen penjawat awam dan juga pentadbiran negeri Melaka, apa yang telah dirancangkan, yang telah ditarget, insyaAllah kita akan capai. Beliau mengulas kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang akan melaksanakan rombakan dalam perjawatan kaki tangan awam negeri itu bagi menambah bait mutu perkhidmatan kepada rakyat. Tempoh penutupan jalan bagi pelaksanaan zon bebas kenderaan di sekitar Bandar Hilir Melaka akan dipendekkan kepada 21 jam berbanding 54 jam sebelum ini. Pelaksanaannya akan bermula Jumaat depan sehingga akhir Februari. Pelaksanaan itu bagaimanapun masih dilakukan 3 hari iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 6 petang hingga 1 pagi. Tempoh penutupan jalan turut mengambil kira sambutan Tahun Baru Cina pada Februari depan. Kita pun tak nak mengganggu urusan-urusan perniagaan yang telah berjalan selama ini. Dan memandangkan Tahun Baru Cina dah dekat, mereka nak bershopping untuk Hari Raya Tahun Baru Cina dan kita memberikan kelonggaran ini supaya kajian baru akan dibuat untuk menilai semula kawasan-kawasan yang terjejas sementara waktu ini sebelum kita membuat keputusan yang baru. Lebih banyak kolaborasi di antara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan Radio Televisyen Malaysia RTM bakal dilaksana tahun ini. Fokus diberi kepada usaha memartabatkan kandungan kreatif tempatan ke pasaran global. Kerjasama FINAS dengan RTM ini, kita tahu di mana RTM ada platform outreach kepada rakyat. Kita boleh kerjasama dari segi promosi dan juga membawa konten-konten yang ada kualiti ini untuk kerjasama dengan pihak antarabangsa. So saya lihat strategi antara FINAS dengan RTM ini memang penting dari segi untuk membawa industri ini ke tahap yang lebih tinggi. RTM dengan FINAS memang dah berkolaborasi sekian lama. Tapi apa yang dibincangkan tadi adalah bagaimana kita nak bekerjasama untuk reset. Maksudnya, kena ada pendekatan yang sangat-sangat berbeza untuk menentukan kita akan membina satu industri konten yang lebih dinamik. Maksudnya, jalan cerita, teknik dan sebagainya, dan kita kena lihat pasaran dunia sebagai pasaran kita, bukan semata-mata pasaran tempatan. Baik, dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Berita pagi teruskan dengan edisi Sabah.